Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita beri kesempatan hari ini untuk membicarakan sedikit berkaitan dengan mengekalkan keindahan bumi, biodiversity sebagai warisan kemanusiaan dan saya Dr. Nurul Ashikin Izhar. Jadi, kita lihat dulu apa itu biodiversity. Sebenarnya konsep biodiversity ini kita telah pelajari sejak kita di sekolah rendah lagi, iaitu dengan kita pelajari benda hidup, benda bukan hidup, kita pelajari dengan rantai makanan, kita pelajari dengan siratan makanan. Jadi biodiversity adalah satu chapter atau bab yang telah dan bakal dipelajari di dalam bab 1 dan 2 di dalam sains tingkatan 2. Jadi ada antara kita yang tingkatan 2 mesti telah tahu berkaitan dengan biodiversity di bab 1 dan juga ekosistem di bab 2. Okay, jadi kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan biodiversity. Biodiversity berasal daripada dua perkataan. Baik, bio membawa maksud benda hidup. Okey, dan diversity pula membawa maksud kepelbagaian. Okey, varieties ia seperti perkataan English. Jadi apabila kita gabungkan bio dan diversity, ia membawa maksud kepelbagaian benda hidup. Jadi terdapat dua komponen utama di dalam biodiversity. Okay, seperti di dalam rantai makanan, kita tahu rantai makanan ataupun siratan makanan bermula dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan ini juga dikenali sebagai plantae. Okay, dan kita perlukan consumer, pengguna, dan pengguna ini adalah haiwan yang kita juga kenali dengan animalia. Jadi, bagaimana kita mengukur biodiversity ini? Jadi, kita adakan pengukuran biodiversity ini berdasarkan rekod sedia ada. Kita kira berapa jumlah spesies yang ada. Dengan kita lakukan kajian. Okay, kajian yang berterusan. Kita lakukan pengecaman. Pengecaman ni bagaimana? Okay, saya pasti ada di antara kita yang pernah lihat video-video sama ada di YouTube, TikTok ataupun di mana-mana laman sosial menunjukkan satu kamera kecil yang diletakkan dalam hutan. Jadi ia akan rekod haiwan-haiwan hutan, haiwan-haiwan liar yang lalu di depan kamera, yang terakam di kamera tersebut. Itu adalah salah satu teknik pengecaman. Dan haiwan-haiwan ini ataupun tumbuhan ini kita akan kelaskan dia berdasarkan beberapa sistem yang kita panggil sebagai pengkelasan. Dan sekarang kita akan lihat apakah itu pengkelasan. Dan sistem penamaan spesies ini ataupun pengkelasan ini adalah satu kaedah saintifik yang kita kenali sebagai sistem binomial. Okay. Ianya dimulakan pada tahun 1558 oleh Bauhin Brothers dan secara rasminya oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Ini adalah susunan bagaimana kita nak menamakan sesuatu spesies, sama ada haiwan ataupun tumbuhan yang kita mulakan dengan alam. Alam ini merujuk sama ada ianya adalah animalia ataupun plantae. Dan dari situ dikecilkan kepada phylum, dikecilkan kepada kelas, dikecilkan kepada order, dikecilkan kepada genus dan dikecilkan kepada spesies. Okey, mari kita lihat contoh. Kita lihat contoh pengkelasan bagi manusia. Okey, nah manusia, kita ini semua adalah dari segi alamnya, kingdomnya kita berada di bawah animalia. Kita bukan tumbuhannya, kita tak boleh menjalankan fotosintesis. Tiba-tiba kita ni warna hijau, kita jalankan fotosintesis. Pelik pula tu, kita ni adalah animalia. Kita berada di dalam phylum Chordata. Chordata bermaksudnya bertulang belakang. Okay, kita kemudian berada dalam kelas mamalia. Kelas ini contohnya kita ada mamalia, amphibia, reptilia. Itu adalah di dalam kelas. Okay. Kemudian kita berada di order primate, berada di dalam jenis Homo dan kita adalah spesies Homo sapiens. Okay. Ini adalah contoh pengkelasan bagi manusia. Nah, sekarang kita nak lihat biodiversity di Malaysia. Baik, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai biodiversity tertinggi di dunia. Sebab apa?
Sebab dekat Malaysia, hampir lebih daripada 50% kawasan di Malaysia ini adalah dilitupi dengan hutan. Okey, dan kita anggarkan dekat Malaysia, okey, dan jumlah ini boleh meningkat sekiranya kita lakukan pemeliharaan dan pemeliharaan yang baik pada alam kita, ataupun boleh berkurang sekiranya berlakunya extinction. Okay, kita ada lebih daripada 15,000 spesies hanya pada pokok vaskula sahaja. Okay, dan dari segi spesies invertebrata, okay, haiwan yang tidak bertulang belakang, kita ada lebih daripada 150,000 spesies. Okay. Mamalia kita ada lebih pada 306 spesies, dan ini adalah bilangan-bilangan spesies bagi kumpulan haiwan-haiwan yang lain. Okay. Now, apa pentingnya biodiversity ini? Okay, kepentingan biodiversity ini kita pecahkan kepada 3. Yang pertama, biodiversity memberikan kita udara yang bersih, air, makanan, pakaian, ubat dan semua keperluan utama kita untuk hidup. Okay. Biodiversity juga mempunyai nilai estetika. Contohnya sekarang ini istilah yang selalu digunakan oleh hampir semua orang, iaitu healing. Dan kalau kita lihat di video-video, di mana selalunya lokasi-lokasi healing ini di tepi-tepi pantai, di nature, okay, di kawasan gunung, kawasan bukit, maka wujudlah istilah kerusi healing dan sebagainya. Ini kepentingan biodiversity, kerana fitrah manusia itu sendiri pada akhirnya ia akan balik kepada alam. Okey, akan wujudnya pentingnya biodiversity ini sebagai pendidikan seperti yang awak sertai hari ini. Okey, ini adalah salah satu program atau kepentingan biodiversity. Kita lebih kenal sama ada di peringkat sekolah, di peringkat menengah ataupun di peringkat kajian yang lebih tinggi. Okey, itu adalah biodiversity. Okey. Dan biodiversity ini juga menyokong kehidupan di muka bumi ini, di masa ini dan juga di masa akan datang. Itulah antara kepentingan biodiversity. Dan jika kita lihat di sini, ini adalah kita fokus di Malaysia sahaja, ya. Gunung ataupun hutan yang berada di Malaysia berdasarkan ketinggiannya. Okay, berdasarkan ketinggiannya daripada paras laut. Jadi kita pecahkan kepada 3 jenis hutan yang utama. Iaitu kita panggil hutan paya, hutan ditrokam dan hutan gunung. Okay. Nah, hutan ditrokam ini adalah yang paling mudah kita jumpa bila kita jalan, kita boleh nampak. Okay. Hutan gunung ni contohnya di Kinabalu, itu kita panggil hutan gunung. Okay. Hutan ditrokam ini contoh kita semua nak faham, okay, bila awak masuk dalam hutan, awak lihat di atas, awak nampak daun-daun yang tidak bersentuh di antara satu sama lain. Maksudnya dia seperti membuat corak. Okay, ini pokok A, ini pokok B, dia seperti terpisah. Okay, itu yang membentuk kanopi. Okay, ia sangat cantik. Okay, dan dari segi hutan paya, okay, paya ini sebenarnya kita boleh fahamkan ia sebagai satu jenis hutan yang berfungsi sebagai penapis, filter. Ia akan filter apa sahaja yang dibawa oleh air fresh water, air tawar, okay, dan ia akan filter dengan apa sahaja yang dibawa oleh sea water. Maka di sini sekiranya tidak berlaku pencemaran, maka kita akan temui ranting-ranting ataupun dahan-dahan pokok yang telah hanyut, okay, reput, ataupun kita akan temui daun-daun kering. Tetapi disebabkan berlakunya pencemaran di kawasan paya ini, kita akan temui cibisan-cibisan plastik, sampah dan sebagainya. Kerana apa? Paya ini bentuk sebagai filter, penapis semula jadi. Baik, sekarang kita lihat kepelbagaian biodiversity dari segi flora, pokok sahaja. Okey, pokok vaskula. Apakah yang dimaksudkan pokok vaskula? Ini pelajar tingkatan 5 pasti tahu dengan lebih lanjut. Okey, dan juga pelajar tingkatan 5. Kerana vaskula adalah pokok di mana yang mempunyai tisu xylem dan tisu phloem untuk mengangkut air dan juga glukosa. Okey, kanci kepada pokok tersebut. Dan di Malaysia ini, kawasan Malaysia ini hampir lebih daripada 50% masih dilitupi dengan
hutan, dan kita kenali dia sebagai hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa. Okey, dan kawasan-kawasan ini pastinya sangat sejuk kerana apa? Humidity dan juga peratusan oksigennya lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang tiada tumbuhan-tumbuhan yang banyak seperti di hutan-hutan hujan tropika kita. Dan seterusnya kita ada biodiversity dari kumpulan animalia, mamalia. Tadi daripada kingdom ataupun alam plantik. Sekarang kita pergi kepada kingdom ataupun alam animalia. Okey. Dan pertama sekali kita ada mamalia. Okey, pastinya pelajar tingkatan 2 dan dan tingkatan 3 seterusnya. Okey. Pasti tahu ciri-ciri haiwan mamalia yang berdarah panas. Okey, melahirkan anak dan sebagainya. Dan di Malaysia kita ada lebih kurang 306 spesies yang berasal daripada 13 family. Di mana kita boleh pecahkan kepada 2 berdasarkan kebolehannya untuk terbang. Kita panggil volant, contoh adalah kelawar. Dan tidak boleh terbang, kebolehan tidak boleh terbang, kita kategorikan dalam non-volant. Okey, contohnya gajah. Mana ada gajah boleh terbang? Cerita jambu tu bolehlah terbang kan? Okey. Kemudian kita ada juga di dalam order burung juga dikenali sebagai avian, okey, ataupun dikenali sebagai avifauna. Okey, terdapat lebih kurang 827 spesies daripada 90 family. Okey, dan ada juga beberapa spesies, lebih kurang 18 spesies yang wujud di Malaysia ini sebagai spesies yang diperkenalkan. Baik, ini adalah antara avifauna yang kita boleh lihat secara wujudnya di Malaysia. Kita ada ciak rumah, kita ada burung hantu, kita ada perling mata merah kerana apa? Matanya berwarna merah. Okey. Kita juga ada burung dendang selayang, burung belatuk. Burung belatuk ni ramailah yang suka buat teka-teki. Burung apa yang suka belatuk? Burung belatuk. Okey, so ini adalah burung belatuk. Okey. Nah, ini adalah burung hijrah ataupun lebih dikenali sebagai burung migrasi. Apa maksud burung migrasi? Dan pasti antara kita memang ramai yang faham dengan istilah migrasi ini, iaitu burung-burung yang berpindah daripada tempat asal ke tempat yang lebih panas, lebih warm pada musim-musim tertentu, contohnya pada musim sejuk. Kerana apa? Kerana suhunya sangat sejuk pada ketika itu. Okay, bila keadaan dah back to normal, so burung ini dia akan migrasi balik ke tempat asalnya. Jadi Malaysia adalah salah satu RNR, Rest and Relax, bagi burung-burung ini. Okay, kita dapat lihat burung-burung ini sekitar Oktober hingga Mac di beberapa tempat, contohnya di Kuala Gula di Perak. Okay, kita ada burung camar kepala coklat, kita ada burung lelayang Pasifik. Dan juga sebagai contoh di Taiping Perak, kita telah temui burung hut-hut. Burung yang diceritakan mengenai kisah Nabi Sulaiman dan Puteri Balqis. Ya, burung hut-hut dijumpai di Taiping Perak ketika musim migrasi ini berlaku. Okay. Ini adalah antara burung dengan status terancam. Maksudnya jika kita tidak membuat sesuatu, maka extinct lah burung-burung ini. Kita ada burung botak dan juga burung enggang papan, iaitu burung enggang ini adalah lambang kepada negeri Sarawak. Okey. Dan seterusnya, kita teruskan kepada kepelbagaian amfibia. Kita teruskan kepada kepelbagaian amfibia. Baik, amfibia ini di Malaysia kita ada lebih kurang 242 spesies. Okey, contohnya spesies katak itu sendiri, macam-macam jenis katak kita ada. Okey, secara saintifiknya, contoh kita panggil buah fide. Itu adalah kodok. Okay, kita ada kodok, kita ada katak puru, kita ada katak mulut sempit, kataknya ada tanduk, katak tanduk. So, katak itu sendiri terdapat pelbagai variety, pelbagai diversity, dan kita ada pelbagai lagi. Okay, dan sekarang kita ada kepelbagaian dari segi reptilia.
Okay, kita tahu reptilia ini adalah haiwan yang berdarah sejuk, okay, dalam ekosistem chapter kedua tahun tingkatan 2. Okay, di mana ia mampu menyesuaikan suhu dirinya dengan suhu persekitaran. Okay, sama seperti amfibia tadi. Jadi di Malaysia sahaja kita terdapat 14 keluarga reptilia, okay, dan ular sahaja macam-macam jenis ular kita ada. Ular sawa, ular kapak, okay, ada yang panggil ular daun. Itu menunjukkan kepelbagaian diversity ular sahaja yang berada di Malaysia. Dan jika kita lihat kepada ikan, okay, biodiversity ikan, di Malaysia kita ada lebih kurang 1951 spesies ikan. Tetapi bilangan ini hanya kepada 2% sahaja, 2% sahaja spesies ikan yang berada di bumi kita, yang berada di lautan kita. Okay. Now, di Malaysia, kebanyakan ikan kita adalah di lautan, ya, di laut, di air masin. Kita ada ikan jenaha, kita ada ikan kerapu, kita ada ikan bedah, macam-macam jenis ikan kita ada. Dan di air tawar, fresh water, kita ada ikan keli. Mesti ramai pernah makan ikan keli. Apa kita panggil apa? Pecel lele. Ini adalah ikan keli ni berasal daripada ikan air tawar. Kita ada lebih kurang 449 ikan air tawar di Malaysia. Okay. Dan bagaimana kepelbagaian ini wujud? Okey. Kepelbagaian ikan kita di Malaysia ini wujud disebabkan faktor utama adalah lokasi negara kita. Negara kita ini adalah, lautan di negara kita ini adalah pertemuan lautan Hindi dan juga lautan Pasifik. Jadi bila dua jenis lautan ini bertemu, menyebabkan dia sebagai home, playground kepada pelbagai jenis ikan. Dan di fresh water, air tawar, kita ada dua sungai yang utama, iaitu Sungai Mekong dan Sungai Rajang. Kedua-dua ni sungainya panjang sangat. Jadi bila sungainya panjang, maka akan berlakulah banyak ekosistem jenis-jenis ikan di dalam fresh water ini, air tawar ini. Dan topografi kita di Malaysia. Topografi ini maksudnya apa? Maksudnya bentuk muka bumi. Kita ada bentuk muka bumi yang bergunung, yang berhutan, yang berpantai. Jadi, topografi yang berbeza ini sebenarnya menyokong di antara satu sama lain, menyediakan satu platform, satu tempat yang sesuai untuk pelbagai spesies ikan membiak. Okay? Now, sebelum saya akhiri, maka hargailah kepelbagaian alam kerana kita hanya punya satu bumi. Sekian dari saya, Dr. Nurul Ashikin Izhar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.